Rancangan Kejaya kali ini berada di stesen Radio Era. Kita akan sama-sama meneroka satu kejaya di dalam bidang penyiaran, iaitu penerbit rancangan radio. Untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi tentang kejaya tersebut, saya akan bawa anda semua melihat dengan lebih dekat lagi kejaya sebagai penerbit rancangan radio. Okey, seorang penerbit rancangan akan memastikan kandungan sesuatu rancangan. Macam contohnya pukul 6 pagi hingga 10 pagi bersama Halim dan Jamal, kita sebut Regu Pagi Era. Jadi Halim dengan Jamal, show mereka isi kandungannya, saya akan berbincang dengan mereka. Kita akan pastikan topik yang mereka perlu buat, masa, kalau ada interview kita kena buat surat, semua benda-benda yang berkait dengan kandungan rancangan tersebut. Sebenarnya kita kena buat apa yang kita kata kajian atau show prep yang kita ada, di mana kalau kita tahu katakanlah esok kita nak buat tentang katakanlah AIDS, jadi hari ni kita kena patut, mungkin bukan hari ni, awal lagi kita kena buat siapa kita nak jemput, apa isi yang kita kena buat. Jadi sebelum kita datang pagi pukul 6 tu, mungkin dalam pukul 5.30 kita duduk berbincang soalan-soalan ni, kita kena tanya waktu-waktu ni. Jadi kita kena pastikan kita buat preparation awal lah. Itu yang kita selalu buat awal. Semasa rancangan tu, seorang penerbit dia boleh bersama dengan penyampai-penyampai untuk ke udara, ataupun selalunya macam saya akan jawab panggilan telefon, lepas tu pastikan masa-masa semua tepat. Kalau ada peraduan, ambil butiran pemenang, lepas tu pastikan penyampai-penyampai tak menyeleweng, straight pada topik yang sama. Itu lebih pada kerja on air seorang penerbit ni. Hai, okey. Apa yang menarik tentang kerja seorang penerbit? Ada banyak perkara yang menarik. Yang pertama sekali, kita dapat jumpa selebriti, tokoh, ahli politik dan ramai lagi. Contohnya saya jumpa dengan The Big Show daripada World Wrestling Federation. Malahan pernah jumpa dengan Datin Paduka Marina Mahathir. Itu peluang untuk berjumpa dengan orang-orang yang popular. Selain daripada itu, kita juga dapat menyentuh perasaan pendengar kita dengan memberi topik-topik atau nasihat-nasihat yang cukup memberangsangkan. Kadang-kadang kita boleh membantu mereka, kadang-kadang pendengar lain boleh membantu pendengar kita. So itu yang menarik sikit tentang penerbit. Dua Era membawa era kepada anda. Terima kasih kepada Pro 2 dan Hasbi Era Rentang Muzik Terkini.
bila kau ada di sisi, menemani di sepanjang hidupku. Kasih segala yang ku impikan kan jadi kenyataan. Bahagia rasanya hidupku kasih. Memang mencabar, terutamanya pada segi kreativiti lah, supaya rancangan kita ni nampak lain daripada yang lain. Jadi macam kadang-kadang kita buat sesuatu yang istimewa. Tempoh hari kita bawa seekor harimau datang ditemu ramah oleh Regu Pagi Era, Halim dan Jamal. Tapi cabaran dia bila nak bawa benda tu lah kan. Bukan senang nak bagi orang percaya bahawa harimau tu kalau dia terlepas takkan makan orang ke apa ke kan. Jadi benda-benda tu penting sangatlah untuk seorang penerbit. Itu cabaran paling getir untuk seorang penerbit, kreativiti. Rasanya tanggungjawab seorang penerbit adalah terutamanya pada intipati rancangan. Jadi kalau dia nak menyumbangkan sesuatu pada masyarakat, intipati dia kena berisi lah. Contohnya kalau baru-baru ni kita 1 hari bulan Disember kita menyambut Hari AIDS sedunia. Jadi seorang penerbit kena sediakan barang atau kena sediakan satu rancangan, mungkin satu hari kita tumpukan perhatian pada Hari AIDS sedunia. Mungkin selain daripada tu kita tengok isu-isu semasa. Kalau kita tengok sekarang ni banyak kaum wanita tertindas, mengalami kes-kes yang buruk. Jadi ada satu hari tu kita buat satu rancangan di mana kita bagi isi ataupun nasihat-nasihat kepada wanita macam mana untuk menjaga diri mereka. Itu sumbangan seorang penerbit kepada masyarakat. Hello ya. Ya betul. Hai. Hai. Dapat je. Dapatlah, betul lah. Ini Radio Era lah ni. Linda Ya betul. Siapa tu? Saya Faris. Dari mana Faris? UM, KL. Faris telefon untuk apa? Tak tahu nak cakap untuk apa. Tak tahu nak cakap tentang apa? Tak apa, kalau Faris tak boleh cakap, saya cakap. Nak bagi ucapan. Bagi ucapan tak ada. Bagi ucapan pukul 12.30 malam nanti. Oh, sekarang ni? Sekarang ni rancangan untuk awak dengar radio saja. Oh, ya ke? Kalau Faris tak boleh bercakap, biar saya cakap, okey? Halo. Okeylah, saya cuma nak cakap apa kepada Faris, selamat berpuasa. Terima kasih. Selamat menyambut Raya Aidilfitri. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Hello. Hello. Ya. Era. Ya. Siapa tu? Hello. Ya. Era tak minit pergi dulu. Ya betul. Oh, okey. Oh. Saya baca pecah-pecah je. Dapat cepat saya kan? Itulah dia. Nasib orang kata. Siapa ni? Ida. Ida. Telefon untuk apa Ida? Ingatkan nak jadi sikit lagu tapi sekarang tengahnya. Yang pentingnya adalah pendidikan. Kalau boleh sekurang-kurangnya ijazah di universiti tempatan ataupun universiti luar negara. Kalau boleh dalam jurusan komunikasi, tapi ijazah secara amnya sudah memadai. Yang lainnya kita akan belajar bila kita datang ke tempat bekerja, di mana kita akan belajar macam mana kita nak jadi seorang penerbit yang baik menerusi bos kita. Tapi yang penting sekali pendidikan, iaitu ijazah. Tadi kita telah melihat kejayaan sebagai penerbit rancangan radio. Sekarang saya akan bawa anda semua meninjau ke satu lagi kejayaan dalam bidang penyiaran, iaitu Juruhebah Radio.
Oh, sebagai jureba radio sebenarnya kerjanya seperti apa yang anda jangkakan, itu kita bertugas di dalam studio pada keseluruhannya, di mana kami akan diberi tugas harian tu apa lagu yang akan kami mainkan, apa yang kami patut umumkan, dan juga kami juga berinteraksi dengan pendengar pada keseluruhannya lah. Sebenarnya kerja kita bukan bermula di studio. Kita akan sebenarnya kami akan berada di pejabat dulu. Ada tempat yang kami panggil pejabat. Kami buat research, orang kata kajian, apa yang kami perlu cakap besok, topik apa yang perlu diketengahkan. Itu kami kena bincanglah sesama sini dengan penerbit saya Silam Paul dan juga rakan setugas Halim Osman. Dan selain itu juga kami juga perlu mengetahui hal ehwal yang berlaku di dunia. Jadi adalah masanya kami akan melayari laman web. Ini semua kerja antara yang perlu dilakukan supaya kita semua mengikuti perkembangan semasa. Dalam studio pula dari pukul 6 pagi, orang lain tak nampak, kita gosok-gosok mata, sikat-sikat rambut ke, macamlah orang nampak kan. Syakira Mubarak dia Syakira Mubarak tajuknya pada pukul 11.45 pagi pada hari ini bersama anda kan. Anda boleh teruskan jangan lupa anda dengan lagu-lagu juga Pak Pandi pun ada, dan juga tidak jalan kita pada pukul 11.45 pagi nanti. Teruskan bersama kami di Era. Jangan lupa bersama kami pada pukul 11.26 pagi. Lagu sebentar lagi akan saudara Hatan Selamat Datang Sayang. Apa anda mau? Anda mau tutup lagu? Halo? Ada lagi 4 minit untuk anda saudara di sini. Jangan lupa jangan lupa ke mana-mana saja. Lepas itu kami akan juga berinteraksi dengan pendengar melalui peraduan-peraduan macam teka lagu ada, teka bunyi pun ada. Begitu, itulah dia kerja apa yang akan berlaku dalam studio, interaksi dengan pendengar dan juga menyusun bila masa nak diudarakan, dan ini semua memerlukan masa yang cepat-cepat. Hai, apa yang menarik mengenai kerjaya sebagai jureba ni? Banyak. Salah satu sebenarnya ialah tentu dapat berinteraksi dengan para pendengar, tak kira kaum, tak kira umur, dari seluruh pelosok negara. Selain daripada itu juga nampak pasukan. Dan saya mestilah bola keranjang, dan tentu anda tahu pasukan bola sepak Era. Jadi walaupun kerja, ada masa juga untuk bersukan, untuk kesihatan. Dan itu juga tentu saja tak lama lagi kita akan main hoki juga. Bola keranjang ada, pasukan hoki pun ada. Itulah salah satu keunikan sebagai jureba di Radio Era ni, dapat beraksi dalam segala bidang sukan.
Dan di samping itu juga anda dapat bertemu para pendengar ketika kami membuat rawatan di tempat mereka mengadakan perlawanan. Dan juga yang paling penting sekali, badan sihat dan tegap. Sebenarnya memang ada cabaran. Cabaran yang pertama sekali tu nak bangun pagi. Maklumlah kan, show kami mula pukul 6 pagi. Bayangkanlah 6 pagi tu, artinya kita kena bangun pukul 5. Dah lah tu kita kena pastikan suara bunyinya segar, ceria. Dan lebih-lebih lagi kalau kita berinteraksi dengan pendengar-pendengar yang menelpon kami sama ada untuk peraduan ke, untuk teka bunyi ke, lawak ke apa ke. Walaupun kami rasa moody ke, rasa sedih ke, rasa mengantuk pun ada ke, kami tetap kena maintain segar dan ceria. Itu salah satu cabaran yang susah sekali nak ni pada mulanya, tapi dah biasa dah, tak ada masalah lah. Kerja pula, ini lebih kepada interaksi dengan pendengar lah, sebab kadang-kadang ada yang pendengar yang akan rasa tidak puas hati dengan apa yang kami cakap ke, apa yang lagu yang dimainkan ke. Jadi kami nak cuba memuaskan kehendak semua pendengar kan. Ada yang suka, itu detuman jantung saya tu, berdemuk. Bila mengingatkan pendengar yang bermacam Karenah tu, ada yang nak minta lagu ni perlahan sangatlah, lagu ni rancak sangatlah. Jadi itu yang cuba untuk memuaskan hati kehendak pendengar-pendengar kami. Okey, keadaan bidang solicitors. Nak gunakan lagu pilihan suara juga untuk siapa? Ya. Yang kenal lah. Semua-semua lah. Terima kasih banyak suara. Apa dia nanti mesti ditemui. Tentu sekali lah ada saingan dalam dunia industri penyiaran ni. Jadi sebagai juruhebah Radio Era ni, terpaksalah saya sentiasa memastikan idea-idea baru dikeluarkan, juga cara penyampaian tu pastinya tidak menjemukan, dan bahan-bahan yang dikeudarakan juga sesuatu yang berguna untuk pendengar. Dan itulah, dan kami tentu prihatin terhadap perkembangan industri penyiaran di negara ini. Itu radio-radio stesen yang lain tu kena juga tahu apa yang mereka lakukan untuk promosi mereka. Jadi kita kenalah tampil dengan idea-idea yang orang kata gegak gembita untuk menaikkan nama radio stesen Era.
Pastikan ramalan cuaca anda tu tepat dan juga berbunyi ceria sikit untuk besok, okey? Hai. Sumbangan kami sebagai juruhebah adalah untuk memastikan semua berita-berita yang kami sebarkan adalah tepat dan terkini dan juga memastikan semua pengumuman dan juga polisi kerajaan kami sebarkan kepada pendengar-pendengar kami. Itu adalah satu matlamat yang sangat-sangat pentinglah bagi kami. Selain daripada itu, kami juga memastikan kami dapat juga menghiburkan para pendengar dan yang pentingnya sekali supaya para pendengar puas hati dengan rancangan yang kami keudarakan. Juara tinju heavyweight dunia Lennox Lewis berkata dia akan bersara jika dia berjaya mengalahkan Mike Tyson dalam perlawanan tinju di antara mereka pada 6 April nanti. Dalam pusingan ketiga Piala FA, Manchester United akan bertemu Aston Villa, sementara Liverpool akan menentang Birmingham, Arsenal melawan Watford dan Tottenham pula akan menentang Coventry. Mengenai kelayakan pula untuk menjadi seorang juruhebah. Digalakkanlah kalau anda yang sedang belajar sekarang ni, anda pastikan memegang ijazah kerana kelulusan yang tinggi itu boleh memastikan anda dapat berinteraksi dengan pendengar, dapat juga memastikan yang anda punya cukup pengetahuan, malah melebihi daripada pendengar sendiri apabila anda berbual dengan pendengar dan juga ke udara, kerana itu adalah penting sebagai asas kepada anda untuk terus maju ke depan dalam bidang penyiaran. Jadi tak kisahlah kalau boleh bidang-bidang apa, asalkan anda mendapat kelulusan yang tinggi. Semoga kejayaan yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.